Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni ma jahiltu wa zakirni ma nusitu. Amma ba'. Yang dikasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siap, ahli jawatan kuasa surau, para asatizah, para alim ulama, Tuan-Tuan Guru, hadirin, hadirat muslimin, muslimat ni kasih Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia waktu yang Allah berikan kepada kita, dapat kita sama-sama hadir ke surau ni untuk solat maghrib berjemaah. Seterusnya Allah mengizinkan kepada kita untuk duduk lepas maghrib ni untuk sama-sama mendengar tazkirah maghrib, kuliah maghrib pada malam ini. Moga-moga dengan kehadiran kita ini Allah menurunkan rahmat kepada kita, malaikat mendoakan taufik, hidayah kepada kita. Allah menjadikan hati kita ini hati yang lembut untuk patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan kita membenci perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Allah jadikan kita ni asbab kita hadir ke surau ini, amalan-amalan kita ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asbab kita hadir ke surau ini, kita yang dapat hadir, isteri kita, anak-anak kita, semua Allah Ta'ala bagi hidayah, insyaAllah tuan-tuan. Sesaat berada pada jalan Allah, lebih baik pada dunia dan seisi, tuan-tuan, insyaAllah. Okey, malam ini kita akan sambung pengajian kita. Kita menggunakan kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Ini kita sambunglah. Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Rujukan muktabar fiqh mazhab Syafi'i. Kita menggunakan kitab ini dan dia punya bab yang kita belajar salat Jumaat. Karya yang hebat, karya agung Imam An-Nawawi. Ini diterbitkan oleh Jabatan Mufti Negeri Pahang. Biasa kalau kitab ni sebut Imam Nawawi ni, kita ni mazhab Syafi'i tak tolak lah. Kan? Memang kita pegang lah. Dan bila sebut Al-Majmu' Syarah Muhazzab ni, orang tak komen lah. Biasa orang terima. So kita kitab ni kita mula belajar, dia bermula daripada bulan 12 tahun 2021 kan. Ni dah masuk bulan 6 tahun 2023, setahun setengah kita berada pada muka surat kuliah kita yang terakhir 8 hari bulan 5 yang lalu, sebulan yang lalu. Kita berada pada muka surat 129. Jadi kalau tengokkan tebal dia banyak ni, saya rasa lagi 3 tahun baru habis kan. Lagi 3 tahun baru habis. Bukan senang tebal ni lagi. Banyak ni setahun setengah. Ni ialah 2 tahun lebih kurang baru kita habis kan. Tak perlu kita belajar, tengok ilmu boleh. Kefahaman tu insya-Allah Taala kan akan beri kepada kita. So kita kuliah kita terakhir pada 8 bulan 5 yang lalu pada muka 129. Kita berada pada tajuk pada hari ini, insya-Allah kita masuk tajuk berjual beli pada hari Jumaat. Berjual beli hukum bagaimana berjual beli pada hari Jumaat. Kita tengok sedikit sinopsis apa yang dah kita belajar dulu, yang dah kita kongsikan bersama. Berkenaan dengan hukum solat Jumaat, solat bagi kanak-kanak, orang gila, perempuan, kita dah selesai. Solat orang musafir, solat hamba, persakit, orang buta, solat bagi orang bermukim, solat Jumaat bagi orang yang tidak dengar azan, solat Jumaat bagi orang yang takut ditimpa hujan, menemani pesakit, solat Jumaat bagi orang yang ada uzur, tetap hadir ke masjid, bagaimana hukum solat Jumaat pada hari raya kan. Kita dah bincang. Kemudian solat zuhur bagi orang yang tidak wajib mengerjakan solat Jumaat, kita bincang dah. Hukum solat zuhur selepas luput waktu Jumaat, kita bincang dah. Hukum meninggalkan solat Jumaat bagi orang musafir, kita dah bincang dah. Itu tajuk yang terakhir. Hukum meninggalkan solat Jumaat bagi orang yang musafir, kita bincang dah. Sebelum fajar, lepas fajar, sebelum zuhur, sebelum waktu kita dah bincang. So hari ini kita masuk tajuk berjual beli pada hari Jumaat. Macam mana pula hukum kita ni businessman kan, hari Jumaat nak buka kios ke depan tu kan, ada
Kan macam mana yang berkait dengan waktu, bila yang boleh, bila waktu yang tak boleh dan sebagainya. Surat 129 kata. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ammal bay'u fayunzaru fihi. Fa in kana qabla zawali lam yukrah wa in kana ba'da zawali wa qabla zuhuril imami kuriha. Fa in zaharul imamu wa adzana al muadzinu haruma liqaulihi ta'ala idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Suratul Jumu'ah. Fa in tabaya'a rajulani ahaduhuma min ahli al-fardil jum'ah wal akharu laysa min ahli al-fardi athima jami'an lianna ahaduhuma tawajjaha alaihi al-fardu wa qad ishtaghala anhu wal akharu shaghalahu anhu. Dia kata wala yabtulu al-bay'u lianna an-nahya la yakhtassu bil 'aqdi falam yamna'i as-sihhata kas-salati fil ardi maghsubah. Oh, itu nyamatan dia lah. Kita masuk tiap-tiap kali kita masuk bab baru, Imam Nawawi dia kan akan bawa matan dia ni, bahasa Arab dia ni. Matan ni yang kita syarahkan dalam satu bab. Okey. Kata pengarang dia kata, ada pun jual beli. Ni jual beli kita bincang pada hari Jumaat. Ada pun jual beli maka perlulah dilihat padanya. Ada beberapa perkara yang perlu dilihat jual beli pada hari Jumaat ni. Satu, jika jual beli itu berlaku sebelum gelincir matahari, maka ia tidaklah makruh. Satu. Ini dia punya matan dia lah, kita syarah kemudian. Kedua, jika ia berlaku selepas gelincir matahari, maksud gelincir matahari ni masuk waktu zuhur lah. Masuk waktu zuhur, bilal azan atau gelincir. Jika ia berlaku selepas gelincir matahari dan sebelum kemunculan imam. Sebab bila gelincir matahari, azan. Azan imam tak keluar lagi. Habis azan, orang semua solat sunat dulu kan, baru imam sampai. Sebab itu imam tu sunat dia datang lewat kalau hari Jumaat. Ada, itu kita bahas cerita tu. Jika ia berlaku selepas gelincir matahari dan sebelum imam, kemunculan imam, menyaga tu tadi, maka ia makruh. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika imam sudah muncul dan muazzin pula sudah melaungkan azan, maka jual beli itu hukumnya haram. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Apa dia? Apabila dilaungkan azan untuk mengerjakan solat Jumaat pada hari Jumaat, maka pergilah wahai orang-orang yang beriman ke masjid untuk berzikir kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli. So digunakan dalil lah surah Al-Jumu'ah ini ayat 9 ya. Ayat 9 ya. Okey. Habis itu dia punya matan dia. Kemudian baru dia nak masuk kepada syarah ni. Dia ada keterangan di sikit pada matan ni. Jika dua orang lelaki, ini masih pada matan dia lagi. Jika dua orang lelaki berjual beli, padahal salah seorang daripada mereka adalah ahli solat fardu. Salah seorang tu ahli qaryah dan dia jadi dia tu adalah ahli solat fardu. Manakala yang seorang lagi pula bukan ahli solat fardu Jumaat. Seorang tu jenis wajib solat Jumaat. Yang seorang tu kawan dia daripada Singapura datang bisnes sekali. Dia ahli Jumaat sini memang wajib solat Jumaat. Kawan dia daripada Singapura. Bolehlah nak ambil hukum musafir ni kata kan. Manakala yang seorang lagi pula bukan ahli solat fardu Jumaat, maka kedua-duanya berdosa. Kerana kewajipan solat Jumaat telah sampai masanya ke atas salah seorang daripada mereka. Sedangkan dia menyibukkan diri daripada kewajipan itu dengan berjual beli. Manakala yang seorang lagi pula telah menyibukkan dan menanggungnya daripada kewajipan itu. Okay, saya baca sekali lagi. Tengok dia kata, jika dua orang lelaki berjual beli, padahal salah seorang daripada mereka adalah ahli solat fardu Jumaat. Ni maksudnya waktu Jumaat lah dia langgar ni. Dia langgar kan.
Okey. Manakala yang seorang lagi pula bukan ahli solat fardu Jumaat, maka dia kira dua-dua berdosa. Kerana kewajipan solat Jumaat telah sampai masanya ke atas salah seorang aja, walaupun salah seorang tak wajib, sedangkan dia menyibukkan diri daripada kewajipan itu dengan berjual beli. Manakala yang seorang lagi pula telah menyibukkan dan menanggungnya daripada kewajipan itu, kewajipan salat Jumaat itu. Namun begitu, jual beli tersebut tidak batal. Tak adalah pula dia katakan tiba-tiba kita beli waktu dah bil imam dah naik dah khutbah kan, dia dah sibuk jual beli, kita beli jadi tak sah pula jual beli, tak, dia kata. Namun begitu, jual beli tersebut tidaklah batal. Kerana larangan daripada berjual beli apabila azan solat Jumaat dilaungkan tidaklah khusus dengan akad jual beli sahaja. Oleh itu, larangan tersebut tidaklah menghalang kesahihan jual beli. Sama seperti solat di atas tanah yang dirampas. Solat tu kalau tanah yang kena rampas kan, kita semayang atas tanah tu, solat sah, tapi salah lah kita kan, gitu. Maksudnya jual beli tu dia tidaklah batal. Tetapi dari sudut berdosa tu orang yang jual tu. So hukum dia tu boleh kita pecahkan kepada beberapa bahagian. Kadang-kadang sini kita mungkin kurang. Macam saya dulu dekat Bandar Utama Damansara, dia solat dekat surau tu memang banyak gerai-gerai depan tu. Gerai keliling tu. Bila hari Jumaat banyak gerai. Jual kambing, nasi kambingnya, nasi biryaninya kan. Macam-macam lah sebab Bandar Utama Damansara tu kawasan tempat orang kerja kan. Jadi bila Jumaat je tu, orang makan kan. Sampai azan ada lagi yang makan, lepas azan pun ada lagi jual beli kan. Walaupun pihak surau, pihak masjid dah announce, dah bagi tahu, kita tak boleh kontrol kan. Boleh tahu. Jadi kita sini tak ada Jumaat kan. Jaranglah, isu tu kurang bagus. Tapi kita tengok apa hukum yang terkait dia. Okey, huraian. Huraian itu habis matan tadi. Huraian dia. Jual beli orang yang bukan ahli Jumaat. Maksudnya jual beli, pertama dia letak tajuk jual beli orang yang bukan ahli Jumaat. Dalam pandangan ini terdapat beberapa persoalan dia kata. Pertama dia kata Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab dia kata Al-Um dan para ashab rahimahumullah berkata, apabila dua orang lelaki yang bukan ahli solat fardu Jumaat berjual beli, kata, maka ia tidaklah haram sama sekali dan tidak juga makruh. Ni poin yang pertama dia nak bagi. Yang pertama ni, maksudnya kalau ada orang jual beli tu bukan orang sini, memang bukan ahli Jumaat. Dia tak ada, bukan ahli Jumaat ni bukan ada kewajipan yang dia tanggung untuk solat Jumaat. Dia banyak kategori kan. Banyak kategori. Tiba-tiba yang bisnes tu orang perempuan, dia bukan ahli Jumaat. Kita dah belajar syarat yang wajib Jumaat tu siapa dia kan, orang lelaki, balik, bukan sakit, semua kita dah cerita semua kan. Ni yang bukan ahli Jumaat. Tak masuk kita ni orang lelaki, bukan ahli Jumaat, tak ada kewajipan tanggungan Jumaat. Kita orang rumah kita menjaga ke, anak perempuan kita menjaga, bukan ahli Jumaat. Maka yang pertama Imam Syafi'i dan kita dia, kemudian para ashab, semua berkata, ashab dan mazhab kita, mazhab Syafi'i, apabila dua orang, sini dia kata lelaki ni. Okey, saya cakap tadi umum sangat. Apabila dua orang lelaki, ni maksud orang lelaki yang bukan ahli solat fardu Jumaat, maksudnya orang lelaki tapi dia tak ada, tak jatuh kepada dia kefarduan untuk solat Jumaat. Maksudnya bukan ahli qaryah sinilah, orang yang daripada luar, musafir ataupun ada masyaqqah dia berjual beli, maka tidaklah haram sama sekali dan tidak juga makruh. Haram pun tidak, makruh pun tidak. Kalau dia dua-dua tu bukan ahli Jumaat. Okey. Kemudian dia letak tajuk bawah ni, jual beli antara dua orang ahli Jumaat. Antara dua orang ahli Jumaat dan antara ahli Jumaat dengan bukan ahli Jumaat. Kata, okay. Satu dia kata jual beli antara dua orang ahli Jumaat. Dua-dua tu, orang yang membeli tu, orang yang difardukan sembahyang Jumaat, dan yang menjual pun orang ahli Jumaat juga. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua dalam tajuk ni, antara ahli Jumaat
dengan bukan ahli Jumaat. Seorang ahli yang difardukan Jumaat, seorang lagi bukan ahli Jumaat. Kata. Okay, ni ada 2 poin dekat sini. Dia kata. Okey, kemudian dia tulis sini yang kedua. Apabila 2 orang lelaki berjual beli, 2 orang lelaki pula. Tadi 2 orang lelaki yang bukan ahli solat fardu Jumaat, dia kata. Okey, yang kedua ni, apabila 2 orang lelaki berjual beli, dia kata. Padahal kedua-duanya atau salah seorang daripada mereka berdua adalah ahli solat fardu Jumaat, maka dia kata. Tengok dia kata ni, 2 orang lelaki, padahal dua-dua ataupun salah seorang daripada mereka berdua ahli solat fardu. Maka dia bawa sini. Tadi pendapat yang pertama, ni pendapat yang kedua. Maka dia kata yang pertama, jika jual beli itu berlaku sebelum gelincir matahari. Sebelum matahari tergelincir, maksudnya sebelum masuk waktu Jumaat, sebelum waktu Zuhur, maka ia tidak makruh. Maksudnya kalau kita nak menyaga, kita menjagalah. Kita menjaga sampai sebelum waktu Zuhur, sebelum azan. Kalau dia kata azan, masuk je azan tu, dah berubah hukum. Jual beli itu berlaku sebelum gelincir matahari, maka ia tidak makruh. Masuk hukum dia harus. Kita buka pada pukul 10 pagi, menyaga orang beli. Pukul Jumaat katakan pukul 1.30, kita pun sampai 1.29 tu kita berhenti, kan? 1.30, maka daripada pukul 10 pagi kita menjaga sampai pukul 1.30, hukum dia harus. Dia tak masuk dalam makruh. Itu yang pertama. Yang kedua disebut sini, jika ia berlaku selepas gelincir matahari, kita pun menjaga sampai waktu Zuhur, dengar Bilal dah azan. Selepas gelincir matahari dan sebelum imam muncul, dia azan orang pun semayang sunat, imam belum naik dekat mimbar lagi, belum bagi salam. So, nak sampai daripada azan sampai imam bagi salam naik mimbar tu bagaimana? Atau sebelum imam duduk di atas mimbar dan sebelum muazzin memulakan azan di hadapan khatib, maksudnya azan yang kedua, maka jual beli itu makruh secara karahah tanzih. Maka hukum dia ada nama makruh. Makruh pula, jenis makruh macam mana dia kata? Makruh karahah tanzih. Apa maksud dia karahah tanzih? Karahah tanzih ialah hukum bagi perkara yang dituntut oleh syarak dengan tuntutan yang tidak tegas supaya ditinggalkan. Sesiapa yang meninggalkannya akan diberi pahala. Sesiapa yang melakukannya pula tidaklah berdosa. Contoh, dia bagi contoh lain lah ni. Ni keterangan bawah footnote dia. Contohnya berpuasa pada hari Arafah bagi orang haji. Manakala karahah tahrim, ni jenis ni, satu karahah tanzih ni, yang sebut karahah tanzih. Ada pula satu lagi dia kata, manakala karahah tahrim pula ialah hukum bagi perkara yang dituntut oleh syarak dengan tuntutan yang tegas supaya ditinggalkan. So dia ada 2. Satu karahah tanzih, yang lagi satu karahah tahrim. Kalau tahrim ni tuntutan yang tegas supaya ditinggalkan. Tetapi tuntutan tersebut kurang daripada tuntutan supaya meninggalkan perkara yang haram. Tak sampai peringkat haram, tapi sangat dituntut. Sesiapa yang meninggalkannya akan diberi pahala. Sesiapa yang melakukannya pula akan diseksa dengan seksaan yang kurang daripada seksaan yang disebabkan oleh melakukan perkara yang haram. Maksudnya kena seksa juga karahah tahrim ni, tapi tidaklah seberat yang dia melakukan betul-betul perkara yang haram. Contohnya solat sunat mutlak ketika matahari terbit atau terbenam. Ini waktu-waktu yang haram, solat sunat. Dia ada solat sunat yang diharamkan, antaranya ketika matahari terbit dan juga tenggelam. Saja-saja kita buat sembahyang sunat pada ketika itu. Maka itu termasuk dalam karahah tahrim, kata pengarang ni dekat sini. Dia kata sila rujuk Al-Fiqh Al-Manhaji oleh Dr. Mustafa Al-Khin dan lain-lain. So maksud je dekat sini,
Kita baca balik nombor 2. Jika ia berlaku selepas gelincir matahari dan sebelum imam muncul atau sebelum imam duduk di atas mimbar dan sebelum muazzin memulakan azan di hadapan khatib, azan yang kedua, maka jual beli itu hukum dia makruh. Makruh karohatan tanzih. Makruh yang bukan yang berat. Tuntutan yang tidak tegas supaya ditinggalkan. Maksudnya makruh, tapi makruh ringan. Makruh tahrim, makruh yang berat. Okey. Okey, habis kat situ. Kita tengok musuh 1, 1, 3, 2. Itu yang kedua. Kemudian dia bawakan yang ketiga, pandangan yang ketiga. Nombor ketiga kata, jika jual beli itu berlaku selepas imam duduk. Selepas imam duduk, duduk di atas mimbar dan muazzin mula melaungkan azan. Azan apa? Azan yang kedua. Maka jual beli itu haram. Dia dah masuk peringkat haram. Tadi makruh tanzih. Kalau dah mula muazzin tu, dia azan yang kedua, kita duduk tak habis lagi jual beli kat luar tu kan. Maka dia kata jual beli itu haram ke atas kedua-dua belah pihak, penjual dan pembeli. Yang main tuan-tuan. Okey. Dua-dua dia sebut ni. Haram kedua-dua belah pihak. Yang jual pun haram, yang beli pun haram kan. Bukan maksudnya yang jual aja yang salah. Kita duk pergi beli pun dengan khatib, dengan khutbah tu, azan pun kita pergi beli, dah hukum dia kat sini disebut dalam kitab ni, jadi haram. Kedua-dua belah pihak, penjual dan pembeli, sama ada mereka berdua merupakan ahli solat fardu Jumaat atau salah seorang daripada mereka sahaja. Tu. Salah seorang, sama ada dua-dua tu yang diwajibkan fardu Jumaat ataupun salah seorang aja diwajibkan fardu Jumaat. Kalau azan yang kedua dah bermula, maka hukum dia haram. Disebutkan dalam kitab ini. Namun begitu, jual beli mereka masih sah dan tidak batal. Boleh berteruskan beli, tapi hukum dia haram, tapi benda tu sah. Tak ada pula jadi terbatal pula. Jual beli tu sah. Okey. Okey. Habis itu tiga perkara dalam pandangan yang kedua. Kalau kita balik tadi. Kalau pandangan yang pertama tadi kata Imam Syafi'i dan kita al-Um dan para sahab, dia kata apabila dua orang lelaki yang bukan ahli solat fardu Jumaat berjual beli, maka ia tidaklah haram sama sekali dan tidak juga makruh secara umum, dia kata gitu kan. Kemudian baru dia pecahkan dua orang lelaki yang menjual beli, kemudian waktu dia bila? Sebelum tergelincir matahari, selepas tergelincir, sebelum azan yang kedua, kemudian bila masuk azan yang kedua. Bermula daripada harus, jaiz, lepas itu masuk kepada makruh, makruh tanzih, kemudian dia masuk kepada hukum haram. So ada tiga bahagian situ. Okey. Dalil bagi semua hukum di atas adalah dalam kitab, yakni telah disebutkan oleh pengarang dalam matan kitab Al-Muhazzab yang depan tadilah dia kata. Al-Bandaniji dan pengarang Al-Uddah berkata, jika salah seorang daripada mereka berdua merupakan ahli solat fardu Jumaat, manakala yang seorang lagi bukan ahli solat fardu Jumaat, maka jual beli itu hanyalah haram ke atas ahli solat fardu Jumaat tersebut. Tadi dia kata dia dah pecahkan kepada tiga bahagian. Yang ni dimula datang pendapat-pendapat kaul dalam mazhab kita. Ini kata siapa pula ni? Al-Bandaniji ni, pengarang kitab Al-Uddah, dalam kitab dia pula. Sebab ni pandangan ulama, ada benda khilaf. Dia mula masuk benda-benda yang khilaf. Jika salah seorang pada mereka berdua merupakan ahli solat fardu Jumaat, manakala yang seorang lagi bukan ahli solat fardu Jumaat, maka jual beli itu hanyalah haram ke atas ahli solat fardu Jumaat saja. Kalau dua orang, seorang tu memang dia ni ahli fardu Jumaat, seorang lagi tak, maka yang ke atas seorang yang wajib pada dia solat Jumaat aja yang jadi haram, dia kata tadi. Manakala bagi yang seorang lagi itu pula ia makruh dan tidaklah haram. So dia dah mula pecahan tu dah berbeza hukum. Berbeza hukum maksudnya yang ahli solat Jumaat aja haram, yang bukan ahli itu jadi makruh sahaja. Okey.
Disebut dekat ni, kaul ini ganjil lagi salah. Ni dalam Bandaniji ni. Kaul ini ganjil lagi salah. Kaul yang sahih ialah memutuskan bahawa jual beli tersebut haram ke atas mereka berdua. Ini maksudnya dah azan. Dah azan yang kedua tadilah. Ni diceritakan pandangan yang lain. Dia kata kaul yang kata gini ganjil. Seorang je yang jadi haram. Seorang lagi tak haram. Dia kata. Dan disebut sini kaul yang sahih. Yang sahih, yang betul dia kata, memutuskan bahawa jual beli tersebut haram ke atas mereka berdua, dua-dua sekali. Ini dinaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um dan disepakati oleh para ashab. Dalilnya adalah dalam kitab, yakni telah disebutkan oleh pengarang dalam matan kitab Muhazzab depan tadi. Sekarang ni dia nak bagi kita faham, bahawa dalam mazhab Syafi'i ada juga pandangan-pandangan yang lain, pandangan yang ganjil. Kan? Tadi kita sebut apabila Bilal dah mula azan yang kedua, kalau ada jual beli, tukang jual pun haram, tukang beli pun haram, dua-dua haram. Cuma jual beli itu sah, kan? Dua-dua haram. Tiba-tiba ada dalam satu kitab Al-Uddah karangan Bandaniji ni, dia kata, tak, yang ahli Jumaat aja yang katakan haram, yang bukan ahli tak. Maka pandangan itu disanggah dalam kitab Al-Muhazzab. Dia kata tak, bukan gitu. Dia kata pandangan ni adalah pandangan yang ganjil. Maka tak bolehlah kita nak pegang pandangan itu. Pandangan itu pandangan yang ganjil. Sebab apa? Sebab dalil Imam Syafi'i disebut dah pada depan matan tadi. Okey. Kemudian kata pengarang, pada ashab kita berkata pengharaman jual beli itu terhasil dengan muazzin mula melaungkan azan. Kerana zahir ayat Al-Quran yang mulia yang telah disebutkan sebelum ini, jika muazzin melaungkan azan sebelum khatib duduk di atas mimbar, maka jual beli itu makruh dan tidaklah diharamkan. Dia punya keyword, dia kata ashab pula. Tadi Imam Syafi'i punya kata, ini ashab pula, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i dia kata. Bermulanya pengharaman jual beli itu, keyword dia bermula dengan azan. Dia kata. Apabila mula muazzin mula azan. Kerana apa? Kerana zahir ayat Quran yang mulia tu yang disebut iza nudiya lis-salah fas'au. Dia kata iza nudiya lis-salah fas'au ila zikrillah tu yang telah disebutkan sebelum ini, jika muazzin melaungkan azan sebelum khatib duduk di atas mimbar, maka jual beli itu makruh dan tidaklah diharamkan. Kalau azan yang pertama tu tidak diharamkan. Okey. Itu kata ashab. Setuju. Maksudnya ulama-ulama dan mazhab Syafi'i setuju pandangan begitu. Ini telah dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dan disepakati oleh para ashab. Jika ia turut dinukilkan oleh Ibnu As-Sabbagh daripada nas Imam Asy-Syafi'i serta disebut dengan jelas oleh Al-Mutawalli dan lain-lain. Maksudnya pandangan yang mengatakan orang berniaga sebelum azan yang kedua hukum dia makruh. Kan? Sebelum azan kedua. Start azan pertama nak sampai azan yang kedua, kalau ada orang berniaga, hukum dia makruh. Itu kita pegang. Selepas azan yang kedua dia jadi haram. Yang ni Imam Syafi'i kata gitu. Ashab dalam mazhab kita, ulama-ulama dalam mazhab kita pun kata gitu, dan juga ramai lagi ulama-ulama dia katakan as-Sabbagh, Mutawalli, kan, semua pun setuju pandangan begitu. Okey. Alright. Okey, kita masuk satu tajuk. Tajuk dia apa? Jual beli sambil berjalan ke masjid. Tadi orang menjaga tepi kan. Orang menjaga. Sekarang ni ada jenis pula. Satu jenis jual beli sambil berjalan ke masjid. Sambil nak pergi masjid tu ada orang jual beli. Kita pun sambil tu beli pula. Tengok apa ada perbincangan. Bentuk macam itu dia kata. Apabila kita mengharamkan jual beli tersebut, maka ia adalah bagi sesiapa yang duduk berjual beli di tempat yang lain daripada masjid. Dia kata. Apabila kita mengharamkan jual beli tersebut, maka ia adalah bagi sesiapa yang duduk berjual beli di tempat yang lain daripada masjid. Adapun jika dia mendengar seruan azan lalu bangun dengan segera sambil menuju ke masjid, lalu dia berjual beli dalam perjalanannya sambil berjalan dan tidak berhenti, atau dia duduk di dalam masjid lalu berjual beli, maka ia tidaklah haram tetapi makruh. Okey.
Perkara ini disebut dengan jelas oleh mutawalli dan lain-lain. Ia juga zahir, yakni jelas, kuat dan berasas. Kerana tujuan dan hikmah di sebalik larangan berjual beli apabila azan solat Jumaat dilaungkan adalah supaya seseorang itu tidak bertangguh atau lewat pergi ke masjid untuk mengerjakan solat Jumaat. Okey. Ini kata jual beli sambil berjalan ke masjid. Tadi dia nak bagi kita faham kenapa jual beli ni diharamkan. Kenapa jual beli tadi diharamkan? Sebab dia kata bila jual beli dia duduk kat situ, ada orang jual, dia beli, dia kat situ, dia tak bergerak. Maksudnya dia tak bergerak pergi ke masjid. Sedangkan dalam matan ni tadi, dalam Imam Nawawi disebut izanu dia li solah, ada perkataan ni fas'au. Fas'au ila dzikrillah. Fas'au ni maksud dia bersegera. Bersegera, bersegera pergi ke masjid. Okey. Bila ada perkataan pas'au, bergerak dengan bersegera, maka dia buat satu tajuk. Bagaimana pula jika jual beli sambil berjalan ke masjid? Maksudnya dia terima ayat tu, pas'au tadi, dia buat benda pas'au. Yang dalam ayat tu suruh pas'au, bersegera pergi masjid. Tapi sambil dia bergerak pergi masjid tu, dia jual beli juga. Macam ni isunya. Macam tadi memang dekat luar kan. Orang tu jual beli, maka berhenti. Dia tak ada pas'au itu, bergerak ke masjid. Ini jenis bergerak pergi ke masjid pula, sambil-sambil tu. Maksudnya ayat Quran tu dia ikut. Dia tidak menyanggahi ayat Quran. Cuma dia ikut tu, dalam keadaan dia ikut tu, dia jual beli juga. Kan? Kalau tadi memang betul-betul terhenti dekat luar, dia memang dia jual beli terus, dia tak bergerak ke masjid. Tu salah. Haram tu ulama kata. Tapi jenis yang ni dia ikut arahan ayat Quran itu. Maka dibahaskan. Okey, kita ulang balik ya. Apabila kita mengharamkan jual beli tersebut, maka ia adalah bagi sesiapa yang duduk berjual beli di tempat yang lain daripada masjid. Maksudnya dia memang berhenti, dia jual beli. Maka itu hukum yang haram. Yang pertama tadi. Dia kata. Okey, itu spek jenis yang pertama. Okey. Adapun jika dia mendengar seruan azan, seorang tu dah dengar, azan yang pertama dah dilarungkan. Lalu bila dia dengar azan, mungkin dia duduk ujung kita katakan Jalan Khamis sana, dengar azan dah dilarungkan, dia pun bergerak. Jalan kaki nak ke surau Haji Maksum kan. Dia pun bergerak. Jadi dia dah, lalu dia bangun dan segera bergerak sambil menuju ke masjid. Maksudnya dia dah ambil dah maksud ayat tadi yang kata izanu dia di solati mijamil fas'au ila zikrillah. Dia pun dengar azan, bangun cepat jalan. Tengok, maksudnya dia ikut dah arahan Allah tu dalam ayat surah Jumaah itu. Dia kata lalu dia bangun dengan segera sambil menuju ke masjid. Kemudian takdir Tuhan on the way tu. On the way ni dia buat kerja. Kan? Lalu dia berjual beli dalam perjalanannya. On the way tu ada sambil-sambil tu dia. Sambil-sambil tu dia beli kan. Sambil berjalan dan tidak berhenti. Tengok. Isunya tadi berhenti yang tak boleh kan. Dia sambil-sambil jalan tu beli kutip, mana ambil. Orang letaknya longgok satu, longgok RM2 ke, dia pun letak RM2 ambil, letak RM2 ambil. Barang-barang dia beli kan. Mudah kita nak faham. Dia tak berhenti. Dia teruskan perjalanan. Kata. Sambil berjalan dan tidak berhenti. Atau dia duduk di dalam masjid. Itu jenis yang pertama tadi. Maksudnya dalam yang bergerak, on the way dia bergerak, masuk, nak ke masjid, dia tak berhenti sambil tu jual beli. Itu satu spek. Kemudian kata pengarang ni, kata, atau dia duduk dalam masjid. Tadi suruh fas'au ila zikrillah izanu dia li solati yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Maksudnya suruh bersegera datang ke masjid. Kalau dia duduk dalam masjid pula macam mana? Kan? Maksudnya dia dah selesai dah ikut hukumnya yang dikehendaki oleh Allah. Dia kata. Atau, dia buat yang kedua. Atau dia duduk di dalam masjid. Dah duduk dalam masjid, dah sampai. Kemudian azan. Kan? Lalu dia berjual beli. Tengah duduk tu boleh lagi buka Shopee. Beli barang kan. Jual beli. Tengah duduk azan pula. Boring pula dengan semua azin ni. Aduh. Letih dengar. Tengah-tengah hari mendayu-dayu ni. Dia pun buka. Sempat jual beli. Buka Shopee. Okey. Dalam hadis. Lalu berjual beli. Maka ia tidaklah haram. Tetapi makruh. Okey. So dia ambil kat sini. Ini dia punya main point dia kat sini. Maka dia kata tidaklah haram. Tetapi makruh. Dia kata. Perkara ini disebut dengan jelas oleh mutawalli dan lain-lain. Dia kata, ia juga zahir, yakni jelas, kuat dan berasas.
kerana tujuan dan hikmah di sebalik larangan berjual beli apabila azan solat Jumaat dilaungkan adalah supaya seseorang tu tidak bertangguh atau lewat. So poin yang dia nak sentuh dalam tajuk ini, dia tak boleh bertangguh ataupun lewat. Dia kena bergerak, pass out, kemudian duduk dalam masjid. Cuma isunya dah bergerak ataupun jual beli juga, dah duduk dalam masjid pun jual beli juga. Maka dia kata tadi tidaklah haram, tetapi memang makruh. Okey, alright. Kemudian dia masuk tajuk lagi. Satu tajuk kecil dia masuk ke sini. Urusan-urusan selain jual beli pada hari Jumaat. Urusan selain jual beli pada hari Jumaat, dia kata. Dia letak sini yang ketiga, jenis tajuk yang ketiga. Apabila kita mengharamkan jual beli dalam persoalan tertentu dalam tajuk ini, bentuk yang haram tadilah azan yang kedua, maka diharamkan juga ke atas seseorang itu segala akad. Jual beli ni dia akan ada akad. Begitu mazhab Syafi'i, dia akan ada akad. Aku jual, aku beli, aku jual, aku terima, kan. Dia kata, apabila kita mengharamkan jenis jual beli dalam isu-isu tentang tajuk yang kita bincangkan ini, dia kata, maka diharamkan juga ke atas seseorang itu segala jenis akad. Maka segala jenis yang ada melibatkan akad pihak pertama dan juga pihak kedua juga diharamkan. Pekerjaan dan perkara yang menyebabkannya sibuk, leka atau terganggu daripada pergi ke masjid untuk mengerjakan solat Jumaat. Tu dia kata, kan. Jadi maka diharamkan juga segala bentuk jenis akad yang mana sama ada pekerjaan ke perkara yang menyebabkan dia tak dapat nak bergerak pasau ila zikrillah tadi, sibuk, leka, terganggu daripada dia nak pergi masjid, terhenti untuk mengerjakan solat Jumaat, maka diharamkan juga bentuk macam tu, dia kata. Kemudian kata pengarang lagi, perkara ini telah disepakati oleh para ashab, maksudnya ulama-ulama kita mazhab Syafi'i setuju pandangan begitu. Antara para ashab yang menyebutnya dengan jelas ialah Syekh dalam kitab At-Tahzib. Dalam kitab Tahzibnya, pengharaman ini berkekalan sehingga mereka selesai daripada solat Jumaat. Maksudnya haram tu kekal sampai selesai solat Jumaat. Bukan maksudnya haram orang yang jual beli tu je tadi. Maksudnya kita yang buat kerja-kerja lain tu, yang bukan jual beli tu pun haram juga hukumnya. Pandangan yang ketiga ni. Tak boleh kata, tajuk jual beli, tak boleh. Tak. Segala jenis akad, segala jenis pekerjaan yang kita buat, kita pergi dekat luar tu pula, pergi ikat batu, kan. Tepi Sarawak sampai Jumaat, dia pergi ikat batu, simen pula, kan. Tak boleh. Ni termasuk ni, dia kata. Segala jenis pekerjaan, segala jenis akad, ataupun segala jenis kerja yang sibuk, yang leka, yang mengganggu daripada pergi dia ke masjid, maka semua tu termasuk dalam perkara yang diharamkan. Kita kena ingatlah ni. Jangan ingat kita rasa macam kantoi kau duduk tepi-tepi masjid ni je, tapi duduk kat rumah pun buat kerja lain, kantoi juga. Ni masuk dalam perkara yang diharamkan. Kita ni sebutnya. Okey. Kemudian kata perkara ini disepakati oleh ashab. Maksudnya dalam mazhab kita ni, ulama-ulama semua bersetujulah dengan pandangan begitu. Okey, dia kata, dan pengharaman tu kekal bermula daripada azan yang kedua tadi tu, kan, dimulai azan yang kedua tu baru masuk haram. Azan yang kedua tu kekal sampai selesai imam bagi salam. Imam habis salam, assalamualaikum, baru selesai. Jadi hilang haram tu. Dan masa tu kita tanggung je lah benda haram yang kita buat. Okey. Habis tajuk tu. Kemudian dia buat tajuk sini. Tajuk ni tak panjang sangat, pendek aja. Dia kata, perbandingan mazhab tentang kesahihan jual beli yang diharamkan pada hari Jumaat. Habis tu tadi cerita tentang mazhab Syafi'i. Okey, sekarang ni dia bawa lah perbandingan. Nak tengok mazhab lain pula tentang sahih ke jual beli yang diharamkan pada hari Jumaat. Dia kata, okey. Ini suatu tajuk cabang tentang mazhab-mazhab para ulama' apabila mereka berdua berjual beli dengan jual beli yang diharamkan selepas seruan azan. Maksud ni cerita ni jenis
Kita tak ambil jenis makruh tu, tak nak. Itu memang dah okey dah. Maksudnya ada keringanan. Kita ambil jenis haram ni aja. Dia kata, jenis haram tu kita nak bincang. Dia kata, pegangan mazhab kita ialah jual beli itu sah. Dari sudut jual beli itu sah. Dia kata. Inilah juga yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah dan ashabnya. Imam dalam mazhab Hanafi pun kata benda yang sama. Maksudnya jual beli itu sah. Maksudnya tak terbatal. Satu, dia kata. Okey. Kemudian yang kedua dia kata Imam Ahmad. Imam Ahmad dalam mazhab Hambali. Kemudian Daud Zahiri lah ni. Kemudian Imam Malik dalam mazhab Maliki. Dalam satu riwayat daripadanya berkata jual beli itu tidak sah. So kalau tadi kita sebutkan mazhab kita jual beli sah, cuma benda yang dia buat tu haram. Jual beli sah. Kemudian mazhab Hanafi kata sah juga. Tetapi Imam Ahmad, Daud Zahiri, Imam Malik, salah satu pandangan dalam Maliki, dia kata bahawa jual beli itu tidak sah. Sampai peringkat itu. Maksudnya lebih keras lah. Maksudnya kalau kita kumpulkan ni dah buat 5 mazhab dah ni. 4 mazhab, maksudnya mazhab yang kata jual beli itu sah, mazhab kita Syafi'i dan juga mazhab Hanafi. Jual beli itu sah. Perkara tu haram, jual beli sah. Okey, lagi 2 mazhab lagi, mazhab Ahmad, Hambali dan juga mazhab Maliki, dia kata jual beli itu tidak sah. Nampaklah ada beza sikit. Benda buat tu confirm dah haram, tapi yang jual beli tu ada kata sah dan ada kata tak sah. Kalau kita ni berpegang kepada mazhab Hambali, maka tak sah lah jual beli tu. Kena apa? Perbaiki kita semula. Habis tajuk tu. Pendek je. Ada berapa muka surat ni? Dalam tiga line. Okey, kita masuk tajuk baru. Muka surat 134. Tempat mendirikan solat Jumaat. Tadi jual beli, ni kita bincang. Dia sebut tempat pula. Bagaimana tempat mendirikan solat Jumaat. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Belum masuk ya? Masuk. Belum ya? 2 minit lagi ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wala tasihul jumu'atu illa fi abniyatin mujtami'atin yastawtinuha man tanqa'idu bihimul jum'ah, dia kata, min baladin au qaryatin li'annahu lam taqumil jum'ah fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala fi ayyamil khulafa illa fi baladin au qaryah walam yunqal annaha uqimat fi badwi, dia kata, fa in kharaja ahlul balad ila kharijil balad fasallul jum'ah lam yajuz li'annahu laysa biwatan falam tahsiha fihil jum'ah kal badwi wa inna azannya wa inin hadama al baladu fa aqama ahlahu ala imarati fa hadaratil jum'ah lazimahum iqamatuha li'annahum fi mawdi'il istitan. Okey, ini matan dia. Tajuk membincangkan tentang tempat nak mendirikan solat Jumaat tu bagaimana. Okey. Kata pengarang, dia kata, solat Jumaat tidak sah melainkan di dalam kawasan bangunan-bangunan yang berhimpun dan didiami oleh orang-orang yang solat Jumaat itu sah dengan mereka. Dia kata, di pekan atau kampung. Kerana solat Jumaat tidak pernah didirikan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zaman para khalifah, melainkan di pekan atau kampung sahaja. Tidak pernah pula diriwayatkan bahawa solat Jumaat ada didirikan di kawasan pedalaman. Kata, jika para penduduk pekan keluar ke kawasan luar pekan, ni kita bincang apa jenis-jenis pekan dia ni. Lalu mereka mengerjakan solat Jumaat di luar pekan, maka ia tidaklah harus, kerana tempat tersebut bukanlah tempat kediaman. Oleh itu solat Jumaat tidak sah dikerjakan di tempat itu, sama seperti kawasan pedalaman. Bagi azan.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dikasihi sekalian ya. Tadi kita membicarakan tajuk berkaitan dengan berjual beli pada hari Jumaat ya. Berjual beli pada hari Jumaat ni dalam mazhab kita dipecahkan ada beberapa bahagian kata. Bagi kita lah ahli-ahli Jumaat ni dikatakan kalau sebelum waktu zuhur tu dikatakan harus sebelum azan. Kemudian bermula daripada azan pertama sampai sebelum azan yang kedua disebut sebagai makruh tanzih. Itu yang kedua. Kemudian makruh yang ringan. Bila bermula je Bilal azan yang kedua dia masuk haram sampailah imam bagi salam. Itu tajuk berjual beli pada hari Jumaat. Kemudian dalam mazhab kita yang haram jual beli start daripada azan kedua tu haram jual beli, tetapi adakah sah jual beli itu? Jual beli dan mazhab kita tetap sah. Kemudian cuma ada mazhab lain yang mengatakan dia jual beli pun tidak sah. Bukan setakat kita jual beli itu haram, tapi hukum sah tu juga jadi tidak sah. Itu mazhab sebahagian daripada mazhab Maliki dan juga mazhab Hambali. Yang kata sah tadi kita Syafi'i dan juga Hanafi. Itu kesimpulan daripada berjual beli pada hari Jumaat bagi kita lah ahli-ahli solat Jumaat. Kemudian tajuk yang ni yang baru ni tempat mendirikan solat Jumaat. Ini kita bincang detail pada kuliah yang akan datang. Cuma kerangkanya tajuk ni nak bincang tentang solat Jumaat tu kena dalam bangunan ke, boleh luar bangunan, dekat padang ke, ataupun kalau kampung kita ada border tepi kampung luar tu baru kita buat solat Jumaat. Luar border lah. Kita katakan contohnya jalan ni belah sini kampung kita, tiba-tiba kita solat Jumaat belah sana, boleh ke tak boleh kan? Ataupun kita solat Jumaat dalam kemah,
dalam perjalanan cukup orang, perjalanan musim panas, musim sejuk kan. Kita berubah kemah, berubah tempat. Sebab dia nak solat Jumaat ni kena tempat tu. Isunya pada tempat. Boleh tak tu? Itu juga dibahaskan. Dan ada beberapa pandangan itu. InsyaAllah kita tengok pada kuliah kita yang akan datang. InsyaAllah. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Wa la taj'alillahumma fina. Wa la ma'ana wa la man yattabi'una. Syaqiya wa la matruda wa la mahruma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.